say kita cuba try buat satu keadaan yang ada 3 dummy. Okay. Saya buat contoh yang sama. Okay. Sekejap saja saya edit di soalan tadi dah. Tapi saya gunakan soalan yang hampir sama lah ya. Okay. Now let's say saya gunakan still salary bersamaan dengan 2,500 plus 500 untuk Malay plus 800 untuk Chinese plus 300 untuk Indian plus Melayu, Cina, India plus salary bergantung kepada years of experience je lah. 500 experience. Okay, ni just a simple example lah ya. Okay, ini di mana yang untuk pembuluh ubah Malay, Chinese dengan Indian ni adalah pembuluh ubah dummy, ini pun pembuluh ubah dummy, ini pun pembuluh ubah dummy. Ada 3 dummy lah kan. So berapakah perbezaan gaji pokok di antara Melayu dan others? Maksudnya bangsa lain lah kan, others ni. Berapakah perbezaan gaji pokok di antara Melayu dengan bangsa lain? Berapa nilai dia? 600. 600. Kau dapat mana 600? 2,500 tadi. Berapa? 2,500? Bukan 2,500. Dia tak ada bagi ke? 500. Melayu berapa? Ya, sepatutnya jawapan dia 500. Okay, tak apa saya explain sebab apa 500. Okay, katakan dia soalan tanya berapakah perbezaan gaji di antara bangsa Melayu dengan bangsa lain-lain. Bangsa lain-lain ni maksudnya dia selain Melayu, Cina dengan India lah kan, bangsa lain lah kan. Okay. How nak dapatkan nilai dia kan? Maksudnya kita tahu bahawa nilai dummy yang satu yang untuk Malay ni nilai dia 1. Okay. Dekat sini nilai dia 0. Dekat sini pun nilai dia 0. Dekat sini kita tak disulahkan. So maksudnya untuk bangsa Melayu nanti, okay, untuk Malay dia punya basic salary dia akan jadi 3,000. 2,500 tambah 500, 3,000 lah. Okay. Untuk yang non-Malay ni kan, untuk bangsa lain, others ni, other races ni. Untuk bangsa lain, nilai dummy satu ni, untuk dummy yang Malay ni, dia nilai dia 0. Dummy Chinese pun nilai dia 0. Dummy Indian pun nilai dia 0. So, untuk bangsa lain ni, dia punya basic pay dia adalah 2,500. So, perbezaan gaji di antara Melayu dengan bangsa lain adalah sebanyak 5. Okay? Faham tak? Okay. Now, cuba kita lihat berapakah perbezaan gaji di antara Melayu je. Okay. Di antara Chinese and Indian. Chinese and Indian. So, perbezaan gaji di antara Chinese dengan Indian berapa nilai dia ni? Chinese 1. Jadi 2. Indian 500. Ya betul, 500 juga lah kan. So, how kita dapat 500 perbezaan gaji di antara China dan India ni? Jangan padam sikit ni. Padam sikit. Respect. Okay. Now, apabila dia Chinese, nilai basic salary dia, maksudnya dekat sini dummy satu ni dia punya nilai dummy adalah 0 sebab dia bukan Melayu lah kan, nilai dia 0. Dia Cina, nilai dia 1. Dia bukan India, nilai dia 0. So, basic pay dia adalah sebanyak 2,500 tambah 800 dapatlah 3,300. Okay, apabila dia Indian, nilai dia bukan Melayu, so nilai dia 0. Dia bukan Cina, nilai dummy dia 0. Dia adalah Indian, nilai dummy dia 1. So maksudnya nilai basic pay dia adalah 2,500 tambah 300 dapatlah 2,800. So perbezaan dia adalah sebanyak 500. Macam itulah. Okay. Ataupun
yang rasa boleh faham dengan mudah, kita boleh just compare di antara 800 dengan 300 ni je. Ini adalah menunjukkan perbezaan gaji lah. Sebab apa? Basic pay ni semua sama. Semua dapat 2,500 ni. Cuma kalau dia bangsa Melayu dapat tambah 500. Kalau dia bangsa Chinese dapat tambah 800. Dia bangsa India tambah 300. Dia bangsa others tak dapat tambah. Tu je lah. Sebagai contoh lah ya. Boleh ke? Am I going too fast? Alright. Contoh kalau Cina dengan others, Chinese jadi 3,300, others tu jadi 2,500 lah. Ya betul. Ya betul. Sebab apa? Sebab kan tadi untuk setiap dummy ni kan, maksudnya tu dah saya kata dummy Malay. Dummy Malay ni bila kita nak define dia, okay, dummy untuk Melayu. Satu ni kalau lah bangsa dia Melayu, kosong ni selain Melayu. So sama jugalah untuk China ni, satu ni kalau lah bangsa dia Cina, kosong selain Cina. India ni satu ni bangsa dia India, kosong selain India lah. Maksudnya apa? Kalau lah bagi Melayu, kita akan just letak dummy kat sini satu, yang lain kosong. Maksudnya dia akan dapat basic pay dia adalah 2,500. Dia tadi awak tanya Cina kan, okay. Kalau lah untuk Cina, dekat sini nilai dia 1. So maksudnya dia punya basic pay adalah 2,500 tambah 800 dapatlah 3,300. Dan kalau lah dia ni bangsa lain, so dia selain Melayu, dia selain Cina, dia pun selain India. Dia bukan kategori Melayu, Cina, India, dia bangsa lain. So dia punya basic pay hanyalah 2,500 sahaja. So 2,500 dan bagi Chinese 3,300. So kalau lah soalan minta perbezaan, so kita boleh tolakkan lah. 3,300 tolak 2,500 dapatlah 800. Tak silap saya lah ya, kebiasaannya soalan daripada bab ni dalam midterm adalah soalan-soalan pengiraan ke apa, tapi dalam final nanti dari bab 1 ni kebiasaannya dia macam pemahaman je tau. Contoh pemahaman dia apa? Terangkan konsep perangkap dummy. So korang kena explain lah kan, maksudnya okay, bila explain perangkap dummy trap lah kan, dummy trap, perangkap dummy. Kena explain lah perangkap dummy ni bermaksud kalau lah kita ada K bilangan kategori, bilangan dummy tu mestilah, bilangan number of dummy tu mestilah K-1. Kerana apa? Kena explain lah masalah yang wujud. Kalau lah kita ada buat dua masalah, eventually tak ada yang, kalau lah kita ada dua kategori, contoh ada male and female, kita pun create dua dummy, eventually tiada kategori yang tergolong dalam nilai kosong bagi kedua-dua group. Macam tu lah. Dia lagi apa lagi yang kebiasaannya untuk bab 1 ni, sekejap maksudnya minta korang terangkan apa itu dummy, pemboleh ubah dummy. Apa itu pemboleh ubah dummy? So korang dapat explain pemboleh ubah dummy, should be fine. Kebiasaannya untuk bab 1 ni, cuba kalau lepas korang dah habis study semua, cuba korang boleh tak jawab ke 6 soalan ni. Kalau korang boleh jawab, korang dah okey dah. Tak perlu pun nak revise benda lain lah. Sebab apa? Okay, yang pertama ni kena terangkan konsep dummy lah. Konsep dummy ni kena faham apa itu dummy. Dia bersifat categorical ataupun bersifat binary. Nilai dia kosong ataupun 1. Lagi bagi contoh. Contoh dummy kategori lelaki, perempuan, Melayu, Cina, India. Itu kan. Ni pembezaan. So di antara dummy independent dengan dependent. So kalau lah dia independent, dia berada kat sebelah mana. Kalau lah dia dependent, berada di sebelah mana. Macam tu je lah, simple je. Implikasi ni lah yang tadi kita lihat. Tadi implikasi dia ke atas slope, intercept ataupun kedua-duanya sekali. Dan ataupun kita kemudian dia punya illustration ni yang gambar rajah tadi. Okay. Bagaimana dengan gambar rajah, kalau lah dia efek slope saja macam mana, dia efek intercept sahaja macam mana, dia efek kedua-duanya macam mana, macam tu lah. So now kita nak lihat yang kelima. Sekejap sekarang dia buka boleh. Disebabkan kelas online ni, saya proceed je lah ya. Kita tak buat break lah, nanti saya habis nak buat sikit. Kita lihat kepada structural break test. Structural break. Macam ni. Okay. Selepas dah masuk perangkap dummy, kita pergi kepada structural break test ataupun pengujian struktur.
Apa maksud structural break? Dalam kita fahamkan dulu apakah dia maksudkan sebagai structural break. Mungkin korang dah pernah belajar dalam subjek lain. Subjek apa? Mungkin korang belajar tapi korang tak ambil ekonomi pembangunan, so mungkin makro. Okay. Structural break ni adalah perubahan. Break ni memang macam perpecahan ke apa, tapi dia lebih kepada perubahan struktur lah. Ikut pemahaman saya macam tu, perubahan struktur. Apa maksud perubahan struktur? Kalaulah apabila dari tahun 2000 sampai 2019 kita hidup, ini kita panggil sebagai apa? Pandemic ini kan, okay, pra-pandemic, di mana kehidupan kita sebelum pandemik. So daripada 2020 sehingga 2024 katakan, ini adalah post-pandemic. So terdapat perubahan struktur ekonomi di antara sebelum COVID-19 dengan selepas COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19 dengan selepas pandemik COVID-19. Apa contoh perubahan struktur? Mungkin banyak pada sebelum ini kita banyak yang bekerja dalam sektor e-hailing, dalam sektor-sektor perkilangan ataupun retail. Selepas pandemik, ramai yang dah bekerja dalam sektor e-hailing, sektor-sektor apa benda, pekerjaan gig, di mana pekerjaan yang bersifat macam temporary disebabkan oleh kemajuan teknologi ni lah kan. So adalah perubahan dalam struktur ekonomi. Contoh yang lain, mungkin pada tahun 2000 sampai mungkin before that lah kan. Mungkin before tahun 2010 ni kita adalah lebih negara yang bersifat negara yang bersifat lebih banyak agriculture lah kan, pertanian dan sebagainya, before 2000 katakan. Tapi after 2000 kita lah lebih kepada negara perindustrian, banyak beralih kepada perindustrian dan sebagainya lah. So ini adalah contoh-contoh perubahan struktur ekonomi. Apabila berlaku sebarang perubahan struktur ekonomi, kita akan nampak perubahan yang mendadak dari aspek in term of peluang pekerjaan, pengangguran, sektor-sektor ekonomi yang terbuka dan sebagainya lah kan. So akan ada perubahan yang mendadak lah. Bukannya contoh let's say kalau tiba-tiba minggu depan berlaku hari raya, harga minyak naik sikit ke apa kan. Itu adalah perubahan yang sangat minute, sangat kecil lah. Perubahan struktur ni dia perlu something yang agak besar lah. Contoh seperti COVID-19, krisis kewangan ASEAN, krisis yang agak besar yang merubah struktur ekonomi. Itulah perubahan struktur. So now dummy boleh digunakan untuk menguji perubahan struktur yang berlaku lah. So biasanya kita menggunakan chow test, tapi dummy juga boleh digunakan untuk menguji perubahan struktur. So cara untuk melakukan pengujian adalah kita perlu lakukan run 2 regression. Perlu estimate 2 regression. Regression yang pertama ialah regression yang kita masukkan pemboleh ubah dummy. Ini kita kenali sebagai unrestricted model lah, dan dapatkan nilai RSS. So apa itu RSS? Ingat lagi ke? Saya lepas residual sum of square lah ya. Square. Okay. Dan regression yang kedua adalah regression yang tanpa pemboleh ubah dummy lah. Kita panggil sebagai model ni adalah exclusive dummy variable, tanpa pemboleh ubah dummy. Pun kita dapatkan nilai RSS dia. Once dah dapatkan RSS yang restricted dengan unrestricted, kita boleh buat F-test. F-test ni korang belajar dalam subjek Ecomath kot, ekonomi matematik, ataupun saya rasa lah ada Ecomath kot. So dapatkan nilai F statistik, kemudian compare dengan F critical dan buat null hypothesis macam tu lah. Okay. Ini korang tak perlu, seingat saya macam kita tak buat run pun, tak apalah. Tapi korang perlu tahulah ya ni adalah, kalau lah in case sekiranya korang diminta untuk lakukan, akan diberikan formula, tapi idea dia simple je lah. Run regression yang asal dapatkan RSS, run regression yang tanpa dummy dapatkan RSS juga, kemudian masukkan kedua-dua RSS ni dalam formula F-test,
dapatkan dia punya F statistik. Once dapat F statistik, kita comparekan dengan F critical. Selepas dah compare dengan F critical, kalaulah F stat lebih besar daripada F critical, kita reject null hypothesis. Lepas tu kita mengatakan bahawa the null hypothesis being that the regression is structurally stable lah. So kalaulah sekiranya F stat lebih besar berbanding F critical, kita akan reject null hypothesis. Bila kita reject H null, bermaksud dia adalah not stable lah. Maksudnya the regression is regression not structurally stable. Okay, sebaliknya kalau F stat lebih kecil berbanding F critical, kita fail to reject H null, so regression are structurally stable. Also, apa maksud structurally stable ni? Maksudnya kalaulah kita run regression, buat F test ni semua, eventually kita dapati kita reject null hypothesis. Maksudnya dia not structurally stable. So ini bermaksud terdapat perubahan struktur ekonomi yang ketara di antara dua tempoh lah, before dan after tu. Mungkin before and after COVID terbukti memang terdapat perubahan struktur yang ketara lah. Inilah yang dimaksudkan bahas sebagai kalaulah kita reject null hypothesis. Kalau kita fail to reject null hypothesis, ini bermaksud perubahan struktur itu tidak ketara. So inilah digunakan untuk menguji structural stability lah, perubahan struktur. Betul ataupun tidak terdapat perubahan struktur yang ketara ataupun tidak. Dekat Malaysia sometimes apabila berlaku perubahan politik. Perubahan politik ni kalaulah dia agak drastik. Contoh tahun 2018. Sebelum tu kerajaan Barisan Nasional tak pernah jatuh. Tiba-tiba 2018 jatuh dengan mendadak. So itu ada perubahan struktur di mana apabila berlakunya perubahan kerajaan baru, banyak polisi yang berubah dan sebagainya. So adanya perubahan struktur kat situ lah. So kita boleh uji lah dengan menggunakan beberapa kaedah lah. Okay. Okay, so saya rasa kita dah habis lah untuk habis dah ke sekejap boleh ikut dan mid-track dan structural break. Settle lah semua. So kita try buat satu latihan dan lepas tu kita habiskan kelas lah. 3 parts dia aku semua. Okay. Sorry. Kita just buat a few exercise, 1 or 2 exercise lah. Discuss. What size of does having divorce friends does having friends for divorce increases the number of divorce cases. Okay, cuba jawab soalan ini lah.
manakah